Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa ayat yang lain. Firman Allah Ta'ala, wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah telah berkata-kata kepada Musa secara langsung. Firman Allah Ta'ala, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Al-Baqarah. Maksudnya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan beriman kepadamu, padahal segulungan dari mereka mendengar kalam Allah, yakni firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui, di mana ayat-ayat yang tersebut menjadi dalil sifat kalam, sifat berkata-kata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayat yang lain menjadi dalil bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala bersifat dengan kalam, yakni bersifat dengan berkata-kata. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu banyak lagi disebut di dalam Al-Quran, di mana kesempurnaannya tidak terhingga dan tidak mungkin dicapai oleh akal manusia yang lemah ini. Maha suci Allah, kami tidak berdaya menghinggakan puji yang layak baginya, seperti pujian darinya sendiri kepada zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Walaupun yang kita sebut sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu daripada wujud hingga kalam, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu segala sifat kesempurnaan, segala sifat kepujian yang tidak terhingga banyaknya. Bukan sahaja sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga, bahkan tiap-tiap satu sifat itu tidak berdaya akal kita untuk memikirkan kesempurnaannya. Perbezaan di antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Setiap orang hendaklah beriman bahawa yang dimaksudkan dengan sifat Tuhan, di mana kadang-kadang sebutannya bersamaan dengan sifat-sifat makhluk, tetapi pada maknanya berlainan sekali. Seperti Allah bersifat dengan ilmu, yakni mengetahui, dan kita mengatakan si fulan itu berilmu. Sifat ilmu Allah itu amat jauh sekali bersalahannya dengan sifat ilmu yang tersebut pada si fulan. Kerana ilmu Allah itu tidak terhingga dan tidak berkesudahan, sedangkan ilmu makhluk itu terhad. Walaupun kadang-kadang kita sebut sifat Allah Ta'ala itu dari segi sebutannya serupa dengan sifat makhluk. Umpamanya Allah Ta'ala bersifat dengan tahu, kemudian kita mengatakan bahawa manusia ini pun bersifat dengan tahu juga. Walaupun pada sebutannya serupa, bersamaan, tetapi pada makna dan hakikatnya berlainan, tidak sama. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan yang baru. Tahu Allah Ta'ala itu meliputi semuanya. Tidak ada beza sama ada jauh, dekat, tempat terang, tempat sulit. Semuanya Allah Ta'ala tahu belaka. Adapun tahu manusia terhad, tahu manusia itu terbatas. Banyak lagi benda-benda yang tidak tahu, yang mereka tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala semua tahu belaka. Itulah bezanya di antara sifat Allah dan sifat makhluk. Begitulah juga hayat, hidup. Hidup Allah Ta'ala tidak sama dengan hidup makhluk. Sama mendengar. Mendengar Allah Ta'ala tidak sama dengan mendengar makhluk. Basar, melihat. Melihat Allah Ta'ala tidak sama dengan melihat makhluk. Kalam, berkata-kata.
berkata-kata Allah Ta'ala tidak sama dengan berkata-kata makhluk. Qudrah, berkuasa. Kuasa Allah Ta'ala tidak sama dengan kuasa makhluk. Dan iradah, berkehendak. Begitulah juga kehendak Allah Ta'ala tidak sama dengan kehendak makhluk. Tidak sama sekali-kali dengan makhluk. Sifat Allah Ta'ala tidak sekali-kali sama dengan makhluk. Kerana Allah Ta'ala itu wajib bersifat. Dengan tidak sama dengan makhluknya. Cukup bagi kita beriman. Dan kita tidak disuruh oleh agama mengkaji lebih daripada sempadan kelemahan kita. Cukuplah dengan dalil-dalil yang dibaca, dilihat bagi menanamkan keimanan yang sebenar. Cukuplah bagi kita dengan apa yang diberitahu kepada kita tentang sifat-sifat Allah untuk meyakinkan kita. Janganlah kita kaji lebih daripada kemampuan akal kita ini. Dalil-dalil akli bagi mengisbatkan, bagi menetapkan, mentadbikkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama aqaid, ulama aqidah, ataupun ulama usuluddin, ulama tauhid, mengemukakan dalil-dalil akli, dalil-dalil akal, bagi mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langkah itu amat baik. Kerana akal juga menjadi asas ma'rifatillahi ta'ala. Menjadi asas untuk kita kenal Allah Ta'ala. Dan ukuran taklif, ukuran hukum hakam yang dikenakan kepada kita berdasarkan kepada akal. Kalau tak ada akal, orang panggil tak mukallaf. Agar dibersihkan hati dari sebarang keraguan dan kebatilan, maka dalil akal itu mustahak. Walaupun percaya kepada Allah itu menjadi fitrah manusia, menjadi sifat semula jadi manusia, tetapi di dalam hati manusia itu terdapat penyakit-penyakit dan ancaman-ancamannya yang boleh menjejaskan keyakinan hati dia. Boleh timbul syok, boleh timbul ragu, boleh timbul kurang yakin kepada Allah. Maka di sini dikemukakan dalil akal itu. Yang pertama, tidak syok lagi adanya alam yang menakjubkan ini menjadi dalil bagi wujudnya Allah dan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Alam yang kita ada, yang kita tengok ini adalah menjadi dalil yang besar, menjadi tanda yang besar bagi adanya Allah dan bagi sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kalau nak tahu sifat Allah Ta'ala itu sempurna tak sempurna, kita tengok kejadian alam ini. Kerana alam ini adalah ciptaan Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan. Bila kita tengok kejadian alam, kita akan faham bahawa wajib bagi Allah itu bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Yang kedua, yang tidak mempunyai apa-apa, dia tidak boleh memberi apa-apa. Ini menjadi kaedah. Kalau orang tu dia tak ada apa-apa, dia tak boleh nak beri apa-apa. Macam mana dia nak beri, dia tak ada. Kalau dia tak ada apa-apa, dia tidak boleh nak beri apa-apa. Dan tidak boleh buat apa-apa. Dan kalau dia tidak tahu apa-apa, dia tak boleh buat apa-apa. Oleh itu, kalaulah Tuhan yang menjadikan alam ini tidak bersifat dengan sifat-sifat kamal. Kalaulah sekiranya Tuhan yang menjadikan alam ini tidak bersifat dengan sifat kamal, dengan sifat kesempurnaan, bagaimana tandanya sifat itu berada pada makhluknya? Bagaimana tanda sifat Allah Ta'ala itu ada pada makhluk? Makhluk ini dijadikan dengan cara yang menakjubkan, dengan cara yang pelik. Kalau Allah Ta'ala itu tidak mempunyai sifat kesempurnaan, maka makhluk ini tidak ada. Sekarang ni makhluk ada dah. Oleh kerana itu, maka jelas Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Di antaranya yang kita baca dulu. Marilah pula kita merenung sejenak kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nas yatasaaluna hatta yuqala hadha khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah faman wajada min dhalika syai'an falyaqul amantu billah. Rawahu Muslim. Maksudnya, manusia itu sentiasa tertanya-tanya. Allah telah menjadikan makhluk, maka siapakah pula yang menjadikan Allah? Manusia ni akan tertanya-tanya. Betul lah makhluk ni Allah Ta'ala yang menjadikan. Allah Ta'ala tu, sama dia pula yang menjadikan dia. Maka barang siapa yang terdapat begitu, katakanlah aku beriman dengan Allah. Bila ada perasaan tu dalam hati kita, maka kita menyerah kalah. Aku beriman dengan Allah. Kita tak percaya.
Kerana Allah Ta'ala tidak ada yang menjadikan dia. Dia sedia. Adanya tidak ada mula. Kita ni ada, kita daripada tak ada dulu. Allah Ta'ala ni dia ada semua. Ada dia qadim, sedia. Macam mana ada yang mengadakan dia? Jadi kalau mari fikiran ada pakar tu dalam kepala kita kena kata amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Soalan-soalan seperti itu pada dasarnya amat salah. Kerana kita diperintah supaya jangan membahas tentang zat Allah. Kerana akal yang lemah tidak tahu tentang hakikat akal itu sendiri. Akal kita ni kita tak tahu. Macam mana Allah Ta'ala jadikan akal. Kita tak tahu, tak gerak nak mikir. Macam mana kita nak fikir tentang Allah. Maka bagaimana dia mampu untuk mendapatkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tidak dapat dinafikan. Soalan-soalan seperti itu selalu bermain di kepala manusia. Oleh itu, perlunya kepada hujah-hujah akal yang menenangkan jiwa. Perhatikan, kalau kamu meletakkan sebuah buku di atas meja yang berada di bilik, kemudian kamu keluar dari bilik itu, apabila kamu masuk semula, tiba-tiba kamu dapati buku tadi berada di kerusi pula. Sudah pasti, buku itu tidak berpindah dengan sendiri. Mestilah ada orang yang memindahnya. Kerana sifat buku itu tidak boleh berpindah dengan sendiri. Kita masuk dalam bilik, bawa buk sutir, letak atas meja. Lepas tu kita keluar. Lepas tu masuk balik pula, kita tengok buk kita ubah atas meja tadi, duduk atas kursi pula. Sudah tentu maka ada orang alih buk tadi. Kerana kita tahu bahawa buku ni dia tak ada kaki. Dia tak ada tayar. Dengan sebab itu dia tidak turun dengan sendiri dia. Ada orang alih ubah atas kursi. Ini adalah menjadi perkara yang kita tahu. Kerana kita tahu bahawa buku ni dia tak boleh gerak sendiri. Maka sudah tentu ada orang yang mengalihkan dia. Perhatikanlah pula. Kalau kamu masuk ke bilik bersama seorang manusia sepertimu. Kalau mu masuk dalam bilik dengan seorang manusia pula. Tadi bawa buk. Ni masuk dengan manusia. Lalu dia duduk di atas kursi. Manusia tu dia duduk atas kursi. Kemudian kamu keluar. Lepas tu mu tubik dari bilik itu. Bila kamu masuk semula, tiba-tiba dia duduk di atas tikar. Bila masuk tu mu tengok dia duduk atas tikar pula. Jadi berubah. Tidak lagi di atas kursi. Kamu faham bahawa dia berpindah dengan sendirinya. Kita reti bahawa manusia tadi bukan macam buk. Dia ada kaki sendiri. Dia berpindah dengan sendiri. Kerana sifatnya boleh berpindah dengan sendiri. Tidak seperti buku. Seterusnya, perhatikanlah. Manakala makhluk ini baru, kita tahu dah makhluk ini baru. Maka dia tidak ada dengan sendirinya. Dia tak ada dengan sendiri makhluk ini. Mestilah ada yang mengadakannya. Maka ketahuilah pula bahawa Allah yang menjadikannya itu tidak seperti makhluk itu. Kalau kita nak samakan Allah Ta'ala serupa dengan makhluk ni tak boleh. Tak sama. Kerana makhluk ni dicipta oleh Allah. Sudah tentulah Allah Ta'ala ni tidak sama dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Mestilah bersifat kesempurnaan. Di mana dia berdiri dengan sendiri. Pada zat dan sifatnya. Dia tidak berhajat kepada yang lain. Pada segala-galanya. Cukuplah sekadar itu. Semoga kita tidak melampaui batas kemampuan akal yang lemah ini. Telah lalu saya kemukakan beberapa pandangan orang-orang yang bukan Islam yang berfikir dan terpaksa mengaku tentang wujudnya Allah dan mengakui sifat kesempurnaannya. Di mana telah lalu dikemukakan pandangan beberapa orang ahli falsafah yang bukan Islam yang mengkaji. Bila mereka kaji, walaupun mereka itu kafir, kalau mereka kaji sungguh-sungguh, kaji betul-betul berdasarkan kepada ilmu yang ada pada mereka, mereka akan mengaku bahawa Allah Ta'ala ni ada dan mereka akan mengaku bahawa Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita bermohon kepada Allah agar dibersihkan hati kita dari sebarang perasaan yang memesongkan iman kita daripadanya. Daripadanya segala taufik dan hidayah. Daripada Allah lah segala taufik dan hidayah. Segala petunjuk itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memberi petunjuk kepada kita. Dan Allah Ta'ala menghilangkan perasaan was-was, perasaan ragu dan syok yang ada di dalam hati kita. Dan sehingga kita menjadi orang yang beriman, yang percaya sebenarnya kepada Allah, kepada sifatnya dan kepada af'alnya. Dan kita kenal Allah dengan kenal yang betul, dengan kenal yang sebenar, seperti yang ditunjuk oleh Allah dan seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.